Selamat pagi ya. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda semestinya lah secara live dan eksklusif di Bernama TV. Dan kita masih lagi akan menyentuh tentang isu situasi terkini COVID-19 di Malaysia, dan kita juga sudah pastinya akan juga menyentuh isu Perintah Kawalan Pergerakan yang hari ini sudah pun masuk hari yang kedua. Dan saya difahamkan bahawa pihak PDRM sendiri telah pun melakukan operasi-operasi secara besar-besaran dalam usaha untuk menjamin bahawa rakyat mematuhi perintah kawalan pergerakan ini, dan sudah pastilah ianya merupakan sesuatu yang kita alu-alukan kerana kita faham bahawa rakyat masih lagi dikatakan bukan kurang memahami tetapi masih lagi tidak mematuhi sepenuhnya perintah kawalan pergerakan. Dan bila kita bercakap tentang situasi terkini COVID-19 di Malaysia, ini juga memberikan sedikit kebimbangan kepada kita kerana hari ini saja telah pun berlaku 110 kes terbaru, menjadikan jumlah keseluruhan mereka yang dihinggapi ataupun disyaki mengalami wabak COVID-19 ini sudah pun meningkat kepada 900 orang. Ini merupakan satu kedudukan yang agak membimbangkan, dan kalau kita mengambil kira dari segi statistik keseluruhannya, kita berada di tempat keempat sebenarnya di kalangan negara-negara di Asia. Jadi ini merupakan satu kedudukan yang perlu diberi perhatian yang serius oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan seperti biasalah malam ini juga insya-Allah kita akan hubungi tiga tetamu kita yang telah pun kita tetapkan, dan insya-Allah mungkin kita juga akan mendapat pandangan-pandangan yang menarik daripada ketiga-tiga tetamu yang akan kita hubungi melalui telefon. Dan mungkin juga anda masih ingat bahawa kes-kes yang berlaku ini, 63 kes adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh yang berlangsung di Masjid Jamek Seri Petaling. Jadi ini juga merupakan satu isu yang mungkin menarik sebenarnya untuk kita bincangkan nanti. Dan setakat ini yang dikatakan kes aktif yang sedang dirawat ialah 823, sementara itu pesakit yang telah pun sembuh ialah 75 orang, dan jumlah kematian setakat ini masih lagi kekal 2 orang. Baiklah, saya difahamkan kita sudah pun berjaya menghubungi tetamu kita yang pertama, iaitu Ustaz Anwar yang merupakan peserta ceramah di Perhimpunan Tabligh Masjid Seri Petaling. Assalamualaikum Ustaz. Halo? Ustaz? Halo Ustaz? Ya, hello. Dapat dengar suara saya dengan jelas? Ya, dengar. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Kita nak menyentuh sebenarnya Ustaz ya. Macam saya sebut tadilah, sebanyak 63 kes adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Jamek Seri Petaling, dan saya difahamkan bahawa Ustaz juga adalah antara salah seorang peserta ceramah di perhimpunan tabligh Masjid Seri Petaling itu. Mungkin boleh kita kongsi agaknya Ustaz ya, secara ikhlasnya mengenai aktiviti yang dijalankan pada hari tersebut Ustaz. Betul. Memang semasa di Masjid Petaling memang banyak aktiviti. Dia bermula pada 28 hari bulan hingga tamat pada 2 hari bulan. Okey. Cuma untuk aktiviti yang paling besar sekali, biasanya kita akan buat selepas waktu maghrib. Jadi pada waktu maghrib tu kita ada bayan lah, ataupun kita panggil ceramah. Okay. Jadi biasanya ceramah ni memang ramai lah. Penuh satu masjid tu. Kemudian sampai di kemah pun penuh. Dan biasanya dalam ceramah tu dia banyak bercerita mengenai agama, kemudian cinta sahabat, tentang tentang amal, iman dan amal, dan macam-macam lagi lah. Bila Ustaz sentuh tentang begitu ramai sekali yang hadir di majlis tersebut Ustaz ya. Bagi pihak penganjur sendiri Ustaz, adakah mereka melakukan pemeriksaan kesihatan misalnya kepada peserta-peserta yang hadir? Contoh macam seperti yang pada hari itu, pihak penganjur dia tak cek tak lakukan pemeriksaan lah pada semua
semua peserta yang hadir. Okey. Semua pihak penganjur hanya menyediakan tempat kesihatan lah. Kerana ada yang hadir itu ada yang ada masalah kesihatan dan sebagainya lah. Okey, satu lagi pandangan ikhlas yang saya ingin dapatkan daripada Ustaz lah. Mungkin Ustaz, daripada pemerhatian Ustaz sendiri yang berada di majlis tersebut, apa yang menyebabkan penyebaran virus COVID-19 ini secara besar-besaran kepada para peserta yang hadir di Perhimpunan Tabligh Masjid Seri Petaling itu? Pandangan saya. Ya. Saya rasalah ada kemungkinan ada kemungkinan besar sebab program tersebut diadakan selama 4 hari lah. Kan? Jadi selama dan tempoh tersebut, jadi kesemua peserta istimewa ni, peserta perhimpunan ni, mereka akan duduk di situ dan kemudian mereka akan tidur dan makan pun di situ. Jadi kebarangkalian lah pada pendapat saya, kebarangkalian tinggi untuk para peserta perhimpunan ni, mereka akan mendapat virus COVID-19 lah. Sebab kalau kita tengok berbeza dengan lain-lain acara lah. Macam contoh acara di bahagian utara kan. Itu pun berlaku pada 28 hari bulan. Dan buat di stadium, tapi setakat ini kita belum dengar lagi lah apa-apa berita mereka yang hadir ke stadium pada hari tersebut terkena jangkitan COVID-19. Itu bagi pendapat saya lah. Okey, apa reaksi Ustaz Anwar lah apabila mengetahui bahawa perhimpunan tersebut telah mengakibatkan berlakunya satu serangan ataupun wabak yang cukup serius, iaitu COVID-19 dan 63 kes setakat ini berkaitan dengan kluster perhimpunan ini. Jadi apa yang Ustaz secara peribadi rasakan ketika itu, Ustaz? Saya apabila berita yang pertama yang saya dapat, yang saya ketahui, apabila ada seorang jemaah ataupun seorang peserta yang daripada Brunei, jadi didapati positif COVID-19. Jadi berita tersebut saya ketahui pada 10 hari bulan kalau tak salah saya lah. Jadi pada 12 hari bulan tu saya terus pergi buat pemeriksaan. Dan saya ambil sampel, pergi saringan. Dan alhamdulillah lah pada 3 hari selepas itu, iaitu pada 15 hari bulan, saya disahkan negatif lah. Alhamdulillah. Macam mana dengan perasaan dan juga reaksi keluarga Ustaz sendiri? Masing-masing rasa lega lah. Sebab kita sebenarnya boleh memanglah semua peserta kita tak menjangkakan sama sekali bahawa disebabkan kita hadir ataupun kita berada pada perhimpunan tersebut, kita boleh dijangkiti dengan COVID-19. Jadi itulah yang masing-masing rasa terkejut. Jadi apabila keluarga dapat tahu yang saya ini negatif, jadi semua masa lega lah. Alhamdulillah. Okey, kita difahamkan Ustaz, sayang sekali kerana dikatakan bahawa masih ramai lagi antara figure yang disebut ialah mungkin ada lebih kurang 4,000 orang lagi yang menghadiri Perhimpunan Tabligh Masjid Seri Petaling ini yang masih lagi gagal untuk menghadiri ataupun membuat ujian saringan kesihatan dan sebagainya. Nasihat mereka Ustaz lah kepada mereka-mereka ini, kepada peserta-peserta ini dan jemaah yang hadir di Perhimpunan Tabligh Masjid Seri Petaling. Saya secara peribadilah. Saya secara peribadi dan juga saya UMNO Rakyat Malaysia amat berharap pada semua peserta yang hadir. Semua peserta yang hadir agar dapat membuat saringan ataupun berjumpa dengan doktor dengan segera yang mungkin. Sebab kita bagaimana yang saya satu beritahu kepada kawan-kawan, dan kita kena sayang pada diri kita. Betul. Sayang pada diri kita dan kita kena sayang kepada ahli keluarga kita, dan juga kita kena sayang kepada rakan-rakan dan kenalan yang hampir dengan kita.
Kita takut sekiranya kalau kita tak buat saringan ataupun kalau kita tak pergi berjumpa dengan doktor yang sekiranya mungkin, takut-takut kita ini positif dan kita akan mencakiti orang yang sayang yang berada hampir dengan kita. Betul. Jadi minta tolong sangat-sangatlah mereka yang hadir supaya dapat buat saingan dengan segera mungkin. Baiklah Ustaz, ini satu nasihat yang cukup ikhlas sebenarnya, lahir daripada Ustaz Anwar sendiri, dan saya haraplah mungkin ramai mereka yang belum lagi membuat ujian saringan itu agar segera menghadirkan diri di mana-mana rumah sakit ataupun hospital kerajaan. Dan sesungguhnya lah ini merupakan satu langkah yang cukup penting sebenarnya. Sebelum kita berpisah dari udara, Ustaz, barangkali reaksi Ustaz juga tentang perintah kawalan pergerakan ini. Ini pun menjadi satu masalah sebenarnya kepada pihak-pihak kepada kerajaan sendiri, kerana ramai juga rakyat Malaysia yang melihat isu perintah kawalan pergerakan ini sebagai sesuatu yang tidak serius. Jadi nasihat Ustaz juga kepada mereka. Saya memberi nasihatlah kepada rakyat Malaysia. Pertama sekali, kita kena patuh pada arahan. Selagi mana kita patuh pada arahan, insya-Allah segala masalah yang kita hadapi pada hari ini, insya-Allah kita akan diselesaikan dan insya-Allah kita akan bebas daripada wabak COVID-19 ini. Jadi segala arahan kerajaan ini bukanlah untuk menyusahkan kita, tapi ini adalah langkah-langkah pencegahan yang amat penting bagi kita dapat memberi ataupun kita dapat memutuskan rantaian merebaknya wabak COVID-19. Baik, terima kasih banyak-banyak pada Ustaz Anwar, iaitu peserta ceramah Perhimpunan Tabligh Masjid Seri Petaling, kerana sudi bersama kita untuk berkongsi pengalaman dan juga nasihat yang dilontarkan. Dan kita harap mereka yang masih lagi enggan untuk melakukan saringan kesihatan segeralah melakukannya dengan segera. Macam kata Ustaz Anwar tadi, kita perlu melakukannya kerana kalau kita sayangkan keluarga kita sayangkan adik-beradik kita dan sebagainya, kita perlu melalui saringan tersebut dalam usaha untuk menjamin bahawa kesihatan kita akan sentiasa berada pada kedudukan yang baik. Baiklah, mungkin ada baiknya kalau kita rehat dulu buat seketika, dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami secara live dan eksklusif Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Terima kasih anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang cukup penting, COVID-19, cabaran untuk semua rakyat Malaysia. Dan kalau anda masih ingat, semalam kita itu juga telah pun meninjau perkembangan dua universiti, satu di Kuala Lumpur ataupun di Selangor dan satu lagi di Johor, untuk melihat apakah keberkesanan ataupun apakah impak yang mereka terima hasil ataupun apabila perintah kawalan pergerakan ini dilakukan oleh kerajaan. Dan hari ini kita cuba mendapatkan satu lagi pandangan daripada seorang Naib Chancellor. Jadi berada di talian kita sekarang ini ialah yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Aini Mokhtar, iaitu Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu ataupun UMT. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Lama kita tak bersama tu. Alhamdulillah dapat jumpa lagi kita. Betul. Okey. Lagi Italian. Ya, walaupun di Talian, dan insya-Allah selepas surutnya serangan COVID-19 ini, mungkin kita boleh duduk bersama di meja ruang bicara ini tu ya. Okey, Datuk, nak tanya tentang kesan dan juga impak dan juga tindakan awal yang dilakukan oleh UMT bila berhadapan dengan wabak COVID-19 ini, Tok. Okey, pihak pengurusan universiti memang akurlah perintah kawalan pergerakan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ni. Jadi pihak kita juga terus patuh jugalah dengan garis panduan daripada KKM, MKN dan seterusnya KPT sendiri, Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi pada mulanya awal Februari, pihak pengurusan telah bermesyuarat iaitu Jawatankuasa Kecemasan
bencana yang kita telah ada, mesti wujud, bagi membincang tentang macam mana nak handle COVID-19 ni. Okey. Jadi apa pencegahan awal kita? Khususnya beberapa langkah yang kita buat, iaitu yang pertamanya kita keluarkan notis kepada pelajar dari negara-negara yang berisiko supaya mereka menangguhkan perjalanan kemari. Jadi program-program bersama biasanya kerjasama antara universiti di dalam penyelidikan, mobiliti, staf dan pelajar. Begitu juga tentang pengajian lanjutan lah. Begitu juga kita telah keluarkan notis kepada semua pelajar dan staf yang baru saja balik dari negara-negara yang affected by COVID-19 ni. Jadi mereka terus diminta pergi ke pusat kesihatan universiti dan terus membuat self health declaration. Iaitu dari mana dia sampai kan. Especially negara-negara yang terlibat lah. Jadi manakala individu yang berisiko ni juga katakanlah dia ada tanda-tanda awal, kita sarankan mereka rujuklah sama ada di hospital yang berdekatan rumah masing-masing ataupun ke Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu. Setakat ini Datuk, ada tak pelajar-pelajar ataupun staff daripada Universiti Malaysia Terengganu sendiri yang mungkin terkena dengan wabak COVID-19 ini, Datuk? Ya, kalau ikutkan keadaan untuk sehari ini, sebenarnya pihak universiti bekerjasama dan di bawah satu platform penyerasan tentang wabak COVID-19 ni di bawah seriaan YB Menteri sendiri. YB Menteri Pendidikan. Dan kami sentiasa melaporkanlah tentang keadaan di mana sekiranya ada kes-kes tertentu. So, buat masa ini barulah kita pantau daripada awal dan semalam kita ada 3 orang yang dipanggil person under investigation, PUI. Pada petang ini ada bertambah 2 orang lagi iaitu daripada kalangan pelajar. Jadi apa yang kita buat, PUI ni dia ada kategori PUS juga. Iaitu person under surveillance. Kita pantau juga dan seterusnya kita boleh advise lah sama ada dia di bawah home surveillance dan sebagainya. Tapi namun begitu kita boleh katakan bahawa dengan kerjasama task force yang kita ada iaitu Pusat Kesihatan Universiti, Pusat Keselamatan, Jabat Pembangunan dan Harta, Kolej Kediaman Pelajar, Pusat Pembangunan Holistik dan Kurikulum, Pusat Antarabangsa serta Pengurusan Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi di mana kita dapatkan data-data. Jadi mereka ini kita pantau dengan kerjasama Pusat Kesihatan Universiti dan terus dengan pusat hospital Sultanah Nur Zahirah. Jadi kita katakan boleh terkawal dan pelaporan dari masa ke semasa kita akan sampaikan kepada pihak orang kata bilik gerakan kementerian. Okey tu. Bila perintah kawalan pergerakan ini diperkenalkan ataupun diwujudkan ataupun diumumkan oleh kerajaan, ini dah masuk hari yang kedua. Ada tak pelajar-pelajar UMT sendiri yang masih lagi tinggal di kampus ataupun kebanyakan mereka ke mana? Apakah mereka balik ke kampung dan sebagainya tu? Itulah ceritanya. Jadi pada 2 hari lepas pelajar diberi peluang untuk pulang ke kampung di atas perintah kawalan kan. Jadi pihak universiti pun teruslah mengambil tindakan menyediakan bas dengan tanggungan universiti menghantar pelajar-pelajar lah daripada Kolej Kediaman keluarkan mereka. Dan sebelum tu juga kita mulakan dengan ada juga health check lah. Kita ambil temperature dia dan pastikan mereka mencuci tangan dan pakai mask sebelum naiki bas.
Jadi pada 18 hari bulan semalam, jadi dengan perurusan yang membuat Perdana Menteri pula sekali lagi, bahawa tiada pergerakan, stay put, maknanya stay on campus. Jadi ada lagi lah tinggalnya. So, jadi kita masih ada lagi di dalam kampus seramai 962 orang. Manakala pelajar yang tinggal di luar kampus ramai 1,350 orang. Okey. Baik, Tok. Terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya kita memerlukan masa yang lebih panjang sebenarnya, Tok. Tapi ialah masa mencemburui kita. Tapi insyaAllah, Tok. Mencemburi. Betul. Dalam masa yang terdekat ini mungkin kita boleh duduk bersama lagi, Datuk, untuk bercakap tentang isu ini dan juga lain-lain isu yang penting. Jadi setinggi-tinggi terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Nur Aini Mokhtar kerana sudi bersama kita walaupun secara ringkas je di ruang bicara ini. Baik, kita ada seorang lagi tetamu sebenarnya. Ini juga merupakan isu yang penting. Beliau ialah Erwin Khairul Ahmad yang merupakan pengarah Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi mungkin Erwin sudah pun ada di talian kita. Halo, Erwin. Halo ya, Datuk. Sihat? Alhamdulillah. Okey, ini kita nak tahulah tentang peranan yang dimainkan oleh Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam situasi sekarang ini. Hebahan Perintah Kawalan Pergerakan ini, apa yang dilakukan? Baik, terima kasih Datuk Syagawi. Ya. Kami di Jabatan Penerangan secara umumnya di seluruh Malaysia kami menggerakkan kita punya aset-aset unit hebahan. Yang kita namakan Info on Wheels. Yang ini pada hari semalam dan hari ini memang sangat giat dilaksanakan. Misalnya di Kuala Lumpur, kita menggunakan 5 unit yang bergerak di seluruh kawasan parlimen di Kuala Lumpur. Kita bagikan mengikut kawasan parlimen, tapi kita memang tumpukan kepada kawasan-kawasan awam untuk memberitahu kepada masyarakat bahawa sebenarnya perintah kawalan pergerakan ini sedang berlaku dan kita tidak boleh mengabaikannya. Betul. Sebab kita lihat daripada pengalaman semalam dan hari ini ramai lagi yang mungkin dia menganggap perkara ini adalah perkara yang tidak serius. Ramai yang pergi ke pasar-pasar dan kemudian dia boleh melepak pula. Kalau kita lihat di media sosial, masih ramai lagi yang berada macam tadi dekat Titi Wangsa, ada yang berkelah dekat Titi Wangsa. Ada yang duduk di taman-taman permainan, main bola misalnya. Tadi saya nampak juga dekat tepi-tepi sungai ada yang masih memancing. Tepi Sungai Gombak pun orang mancing tu. Jadi kita akan berhenti, kita akan umumkan bahawa lebih baik berada di rumah daripada berada di luar. Betul. Kerana ini adalah satu perkara yang serius. Semua orang terdedah kepada virus yang kita tak nampak ni. Jadi kita kena berada di rumah untuk mengelakkan penularannya, dia punya rantaian. Sebab kita lihat beberapa hari ini lebih daripada 100 orang setiap hari yang terlibat. Maka ini tak boleh dipandang enteng dan kita semua perlu bekerjasama dengan berada di dalam rumah. Okey, Win, satu lagi yang saya ingin kongsikan bersama anda lah, walaupun masa semakin suntuk, ada lebih kurang 1 ataupun 2 minit saja lagi. Dari segi kekerapan hebahan yang akan dilakukan oleh pihak tuan dan rakan-rakan lah. Kami di Kuala Lumpur saja kami buat secara kekerapannya setiap hari. Kita lihat sampai esok 3 hari yang pertama ni, kalau sudah surut, sudah kurang masalah, kita akan berhenti sebab kami juga macam rakyat biasa, macam masyarakat biasa yang boleh terdedah dengan virus. Tetapi setakat ini kita akan berada dekat lapangan daripada jam 8 pagi hingga 6 petang. Kita akan berada dekat mana-mana kawasan, kita lalu je, kita nampak orang ramai, kita berhenti. Selain daripada itu, kita biarkan unit-unit penerangan kita ni dengan, kalau Datuk ingat, serumbung-serumbung speaker di atasnya, akan bergemalah suara daripada serumbung itu untuk meminta mereka mematuhi perintah kawalan pergerakan ini. Saya suka bila Win sebut tentang bergemalah suara. Wah, itu menarik tu, Win. Dari segi bahasa pula yang digunakan, adakah keempat-empat bahasa sebenarnya digunakan untuk memberi? Sebenarnya lebih daripada 4 bahasa tu. Dekat Kuala Lumpur kita pakai 4 lah. Tetapi kalau dekat Sabah, Sarawak, kita ada juga bahasa-bahasa tempatan. Betul-betul. Yang ini telah dibuat
lebih awal dan kita sediakan skrip di peringkat ibu pejabat telah menyediakan audionya secara serentak dan disebarkan ke seluruh negara. Okey, menarik. Okey. Terima kasih banyak-banyak Erwin Khairul Ahmad, pengarah Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini. Dan insyaAllah Erwin, mungkin dalam masa-masa yang akan datang ini kita sembang-sembang juga tentang isu ini, kerana ini juga merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya, kerana rakyat Malaysia harus diberi penerangan, kesedaran dari masa ke semasa supaya mereka mematuhi perintah kawalan pergerakan itu yang menjadi isu yang cukup penting sebenarnya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti biasalah kami di Bernama akan sentiasa memberikan laporan-laporan terkini berkaitan dengan COVID-19 ini secara tepat, secara segera dan juga tuntas dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.